Okey. Kamu pernah tengok ini? Ini ialah jambatan angkut. Bukan jambatan angkut. Jambatan angkat Terengganu yang terletak di Kuala Terengganu merupakan satu mercu tanda baharu bagi negeri Terengganu pada tahun 2019. Jambatan angkat ini merupakan jambatan angkat yang terpanjang di dunia dengan panjang 638 meter menghubungkan Kuala Terengganu dan Kuala Nerus di muara Sungai Terengganu. Apakah istimewanya jambatan ini? Dia boleh diangkat pada bahagian tengah untuk memudahkan laluan kapal-kapal besar di bawahnya. Perhatikan suatu jambatan tersebut. Bagaimanakah yang kongruen? Kita tengok kongruen. Bagaimana yang kongruen? Kongruen tu dia sama. Bila kita tengok, dia punya tiang kan nampak sama kan? Okey, cuba kita tengok ini. Cuk. Ini yang tadi yang kongruen. Kemudian kita tengok apakah ciri-ciri yang digunakan untuk mengenal pasti dua objek itu adalah kongruen. Apakah ciri yang kita guna? Yang kamu tengok mobil Laseminda 1. Cuba buat ini. Cuba kamu buka QR code ini. Kod QR ini dan layari ataupun layari bit.do/ggb501 untuk mendapatkan file GeoGebra activity. Ini dia akan bagi nanti. Dia suruh buat apa? Dia suruh kita ada titik. Sebenarnya juga ada dalam ni. Tapi cikgu tak pasti ni boleh buka atau tidak boleh buka. Macam dia tidak boleh buka ni. Jadi nanti kamu buka ni, kamu tengok, kamu cuba buat aktiviti ni ya di rumah masing-masing. Okey. Ini cikgu punya tidak boleh buka. Kita teruskan. Okey, hasil daripada mobil Laseminda 1 sebenarnya didapati bahawa dua poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama panjang pada sisi dia, sisi yang sepadan dan sudut yang sepadan. Nah, kita tengok contoh. Okey, apa maksud di sisi yang sepadan, sudut yang sepadan? Okey, ini dia bentuk dia macam tu kan. Okey, jadi adakah dua ini kongruen? Kongruen. Dia bilang kongruen ni. Kenapa dia kongruen? So, bila kita kasi tengok dengan cari kawan dia. AB, kawan dia dengan siapa? AB. Tengok, ini sudut dia warna biru, ini sudut dia warna merah. Sudut biru dengan merah. So, sini kan. Ini kawan dia. So, AB sama dengan RQ, panjang dia. Lepas tu, BC sama dengan QP, CD sama dengan PS, AD sama dengan RS. Jadi, cari kawan dia sisi sepadan. Jangan pula kamu ambil AB, kawan dia dengan SP. Tidak boleh. Okey, jadi ini ialah bentuk yang kongruen. Sudut dia pun mesti sepadan. Sudut BAD dengan sudut QRS. Tengok tengah-tengah. Sudut BAD, sudut A dengan sudut R. BAD yang pink ini dengan R yang pink. Sepadan lah, sama. Okey, teruskan. Okey. Jadi itu maksudnya dia kongruen. Bila sudut sama, sisi sama, dia ialah kongruen. Okey, tengok contoh satu. Tentukan sama ada setiap pasangan raja yang berikut adalah kongruen. Tengok yang pertama. Adakah gambar raja ini kongruen? Apakah syarat-syarat kongruen tadi? Sisi sepadan yang sama dan sudut yang sama. Jadi kamu kena bandingkan semua sisi dia yang sepadan dengan sudut dia yang sepadan. Okey. Bandingkan. Kalau AB kawan dia sama siapa? PR sama kan? 5 cm. Kalau AC kawan dia dengan siapa? Dengan PQ 12 cm. Jadi kita mau tentukan ini sama. Ini kalau sini 13. Betul kan sini 13? Gunakan apa? Gunakan teorem Pythagoras. Dapat juga 13 cm. Sama lah maksudnya kan? Lepas tengok sisi. Jangan lupa mesti tengok sudut dia. Okey, sudut dia 90 darjah sama. Sudut C sama dengan sudut Q pun sama. Jadi yang ini 64. Bila kamu nak cari R ini macam mana mau cari R itu? Kamu gunakan hasil tambah sudut pedalaman. Tolak dengan 90 darjah. Tolak dengan 22.6 darjah. Dapat 67.4 darjah. So sama juga. Bila sama, ukuran semua sama panjang. Dan sudut pun sama. Jadi maka kedua-dua darjah itu adalah kongruen. Okey, bila tengok ini. Adakah ini kongruen? Tengok macam kongruen kan? Tapi kita cek dulu. 10 kawan dia sini 10.
Ini AB kawan dia UP. Adakah UP ni 10? AB 8. Jadi UP adakah ada 10? Macam mana mau tahu? Tengok ni. Ini 4. Sini berapa? Sini sama dengan sini. Dia 3. Jadi 4 tambah 3, 7. Tidak sama kan? Kalau tidak sama sisi dia itu maksudnya dia bukan kongruen. Maka kedua darjat itu bukan kongruen. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Kongruen ke tidak? Nampak pun tahu ni kongruen kan? Cek satu-satu. Sudut sisi dia sama semua, jadi dia ialah kongruen. D. Okey, D tengok D. Kongruen atau tidak? Kalau saya kongruen kan? Dia bagi sini 70. Cuba kira sudut sini berapa. Macam mana mau kira tu? 180 darjah. Tolak 70, tolak 70. Sama dengan 40. Ini tak sama kan? Ini 50. Ini 40. Samakah? Tidak sama. Jadi bukan kongruen. Jadi tips dia, jika terdapat daripada satu sisi sepadan atau sudut sepadan yang tidak sama antara kedua-dua bentuk itu, maka kedua-dua bentuk itu bukan kongruen. Asal ada satu sisi atau sudut yang tidak sama, bukan kongruen. Jadi apa lagi mau uji? Jadi segitiga ABC dan PQR yang kongruen dapat ditulis sebagai macam ini simbol dia. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Itu ialah simbol untuk tulis kongruen. Itu maksudnya kongruen. Okey? Teruskan. Okey, apakah ciri-ciri kekongruenan segitiga? Okey, ni tengok ciri-ciri ada 6. Ini untuk segitiga saja ya. Okey, nanti kamu tengok mobilasi tu, tengok QR code, kamu buka mobilasi 2. Tapi ini cikgu teruskan sahaja. Kita tengok yang ni ada dua orang yang bercakap ni. Dua segitiga kongruen mempunyai panjang sisi sepadan dan sudut sepadan yang sama. Ini yang baru kita cakap tadi kan. Lepas tu kawan dia tanya, bolehkah kita mengatakan dua segitiga adalah kongruen sekiranya hanya membandingkan sebahagian sisi sepadan atau sudut sepadan? Sebahagian je. Tak payahlah tengok satu-satu macam tadi. Bolehkah dia bilang? Okey, boleh. Boleh menggunakan ciri-ciri kekongruenan segitiga. Okey. Didapati kongruenan segitiga mempunyai sifat-sifat yang tertentu seperti ditunjukkan dalam jadual. Ada dalam buku teks jadual ini. Kita tengok yang pertama. Okey. Dia ada 6 semua. Tengok yang pertama dulu. Sisi. Side. SSS. Kalau sisi kita simbolkan S. Kalau sudut kita simbolkan dengan A Angle. Ini sisi. Ini angle. Supaya ada perbezaan SS. Kalau tidak kan sama aja S dia kan. So kalau S itulah sisi. SSS. Tengok sisi saja. Asal sisi dia sama, maksudnya dia kongruen. AC sama dengan PR, AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR. Sama panjang. Asal sama panjang, maksudnya dia kongruen. Tak payah lagi nak tengok sudut. Itu maksud dia tadi. Tak perlu tengok satu-satu. Tengok daripada ini. Sifat-sifat kongruenan segitiga. Yang kedua dia ada sudut sisi, sudut sisi. SAS. Side angle side. Sisi, sudut sisi. Maksudnya kamu ambil 3 saja. Sisi, sudut sisi. Contoh AB kawan dia dengan PQ. Sisi kan. Lepas tu tengah-tengah dia sudut. Sini. Sudut, sini pun sudut. Sama ini. Lepas tu kita ambil lagi. Tuh, jadi maksud dia begini tu. Dia jadi sisi, sudut kat sini, sisi. Kalau yang ini sisi. Dia ada sudut. Kalau dia ada bulat ni maksud dia sudut. Senang mau ingat kan. Sisi, sudut, sisi. SAS. Kalau SAS bentuk dia begitu. Okey, maksudnya kamu tengok saja sisi dengan sudut. Kalau sudah sama sisi dia ini dengan sudut dia, maksudnya dia ialah kongruen. Maksudnya ini adalah sifat kekongruenan segitiga. Ini hanya segitiga saja ya. Jadi, tengok lagi ni. Sisi, sudut, sisi, sudut. ASA. Sudut, sisi, sudut. ASA atau ringkasnya. Kamu tengok sudut apa yang dia guna. Okey, dia sudah bagi di sini. Jadi kita teruskan guna ini saja. Sama kan? Jadi sudutnya di situ. Jadi maksudnya bentuk dia macam mana tu? Sudut. Sisi, sudut. Yang kaki kau bulat tu sudut. Jadi bentuk dia jadi gitu. Dia bersambung. Okey, boleh kan? Kita teruskan. Okey, seterusnya kita ada sudut sisi. AAS. Angle side.
Angle, side. Angle, side. Dia akan jadi angle, side. Macam tu. Angle, side. Angle dua side. Jadi tak boleh guna angle yang di sini ya. Kalau ambil side yang di situ, dia akan jadi angle, side, angle. Jadi kalau begini, dia akan jadi angle, side. Ataupun angle, side pun boleh. Okey, sudut, sisi. Okey, seterusnya. Sudut. Semua sudut. Ini senang macam kalau sudut. Dalam masalah dia ada 3 bulat. Sudut. Semua dia guna sudut. Itu pun sifat kekongruenan segi 3. Yang terakhir ialah sisi sudut. SSA. Sisi sudut. Yang tadi sudut sisi. Ini sisi sudut. Okey, boleh? Nah, ini senang di mana? Kan, tengok memang senang tengok latihan contoh. Okay, contoh yang kedua. Tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongruenan segitiga. Justifikasikan jawapan anda. Adakah dia memenuhi sifat kekongruenan segitiga? Tengok pun tahu kan. Tapi dia bilang sini sisi dia sama. Dan sudut dia sama. Sisi sudut. Sisi sudut. Kan, sama kan? Tapi apa yang tidak sama di sana ialah dia punya area, luas dia. Luas tidak sama. Kalau luas tidak sama, shape bentuk dia pun tidak sama, dia automatik dia tidak boleh gunakan apa itu sifat kekongruenan segi 3. Tidak. Walaupun dia ada dua sisi yang sepadan, yang sama, tapi ukuran sisi dan sudut lain adalah berbeza. Jadi luas pun tak sama. Jadi tidak bolehlah guna. B pun sama. Bolehkah kita tentu ini mengikut sifat kekongruenan segitiga? Pun tak boleh. Tengok pun tahu kan. Walaupun dia ada sudut yang sama, sudut dia sepadan sama, tapi dia punya sisi, ukuran sisi dia tidak sama. Dan luas pun tak sama. Jadi tidak boleh gunakan sifat kekongruenan segitiga. Okay, seterusnya. Okay. Tip lestari dia ni. Sisi sudut dan sudut tidak boleh digunakan untuk menentukan dua segitiga adalah kongruen kecuali luas dua segitiga itu adalah sama. Jadi dia punya clue penting dia luas dia mesti sama. Luas tidak sama tak kira. Okey. Contoh 3. Raja di bawah menunjukkan segitiga yang kongruen. Sudah tahu ini kongruen. Dia beri sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen ialah dia gunakan sisi sudut asal. Sisi sudut, angle, side angle. Lengkapkan jarak di bawah dengan ciri-ciri lain yang terlibat. Dia sudah bagi ni. Ini panduan kita. Okay, itu panduan kita. Dia sudah bagi. Maksudnya dia sudah bagi sana. Jadi kita cari sisi. Cari dulu sudut ACB dengan sudut DFE. Mana ni? ACB dengan DFE. Jadi daripada sini kita mau pilih apa? Mau pilih sisi yang mana? Sisi kan dia bilang. So kita pilihlah sisi AC boleh. CB pun boleh. Tapi AB boleh. Tidak boleh. Sebab dia jauh daripada sudut ni. Kamu cuma boleh pilih AC sama dengan CB. Sama ada kamu pilih AC ataupun BC. Itu sudah boleh pilih sebab sudutnya tu di sini. Okey? Sebab dia mau sudut sisi sudut. Okey? Jadi bila sudut tu di sana kalau kamu pilih CA, jadi AC sama dengan siapa? AC sama dengan FD, DF. Okay, jadi sudut mana kita pilih? So kamu ambil AC tadi, AC dengan DF. Jadi kena ambil sudut yang mana? Boleh ambil sudut DB? Tak boleh. Kamu ambil sudut DA sini. Jadi ini kawan dia di sini. Jadi sudut BAC sama dengan sudut FDE. Kita tengok jawapan dia. Ini jawapan dia. Kita pilih yang mana tadi? AC dengan DF. Ini kita pilih kan. Jadi BAC sama dengan sudut EDF. Atau boleh juga mau pilih
sisi BC yang di sini, tapi cari kawan dia di sana. Cuma kita tidak boleh di situ ialah gunakan sisi AB. Okey? Teruskan. Contoh 4. Raja di bawah menunjukkan satu segitiga EFG. Okey, EFG diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk yang sama saiz dengan segitiga EFG. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Sekiranya, dia bagi sekiranya ada 3. Ini kita tahu ini sisi kan? Ini sudut, sudut. Angle. Ini pun angle. Ini side. Angle, side. Sudut sisi, tengok. Kan betul? Kan? Bila sudah lukis ini, kamu lukis satu lagi segitiga yang kongruen, yang sama. Sudah bilang sudut EGF sama dengan KML, yang ini sama. Jadi dia punya rumus dia, dia punya sifat kekongruenan segitiga dia ialah sudut sisi, sudut sisi, angle side, sudut sisi yang begitu. Okey, teruskan. Okey, yang kedua. Okey, ni pun senang ni kan. Ini tengok sini dulu. Kamu tengok apa ni? Sisi, semua sisi. Jadi tengok pun tahu sudah. Dia gunakan apa? Dia gunakan sisi, S. Okey, yang terakhir. Terakhir ke sudah ni? Tengok dulu. Okey, ini dia guna sisi. Dia guna sudut. Dia guna sisi. SAS. Kan? SAS. Senang saja kan? Ada masalah kan ini? Jika rasa ada masalah ni kan? Okey, jadi buletin ilmiah kita hari ini ialah sudut tegak hipotenus sisi RHC, right angle, sudut tegak hipotenus juga merupakan satu sifat kekongruenan khas untuk segitiga sudut tegak. Jika ada segitiga sudut tegak mempunyai hipotenus dan satu daripada sisi sepadan bukan hipotenus yang sama, maka kedua-dua segitiga itu kongruen. Sifat kongruenan ini dia berasaskan sisi sudut. Sisi sudut. Itulah untuk segitiga bersudut tegak. Okey, sampai sini sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi daripada Cikgu Matul. Assalamualaikum dan salam sejahtera.